بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. Maksudnya, dan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah mengadu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dengan kesakitan yang dialaminya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahinya bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Maka setelah baginda masuk menziarahinya, tiba-tiba baginda mendapatinya dalam keadaan pingsan. Lalu baginda SAW bersabda, adakah dia sudah mati? Mereka berkata, tidak wahai Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah SAW menangis. Manakala orang-orang lain melihat Rasulullah menangis, mereka ikut menangis sama. Lalu baginda bersabda, adakah tidak kamu dengar? Sesungguhnya Allah tidak mengazab dengan air mata yang keluar, dengan hati yang sedih, tetapi diazabkan dengan sebab ini. Lalu dia tunjuk kepada lidahnya ataupun memohon rahmat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi sahabatnya yang sakit. Sahabat yang sakit itu ialah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, salah seorang pemimpin Ansar, pemimpin Madinah yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Aqabah yang terkenal. Dan Sa'ad bin Ubadah ni salah seorang yang dicalon menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dicalonkan oleh golongan Ansar, oleh penduduk Madinah. Di sini menunjukkan pengaruhnya yang besar. Pengaruhnya yang besar. Dalam peristiwa pembukaan Mekah, Sa'ad membawa bendera Ansar. Apabila Sa'ad melanggar arahan supaya jangan berkasar dengan penduduk Mekah, maka Nabi memecahnya dan mengambil bendera diserah pada anaknya, diserah pada anak dia untuk mengambil alih kepimpinan. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah tidak terasa dengan tindakan Nabi SAW, dan dia menjadi salah seorang sahabat yang disayangi oleh Nabi SAW. Hadis ini menceritakan bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada Sa'ad bin Ubadah sehingga menziarahi pada masa dia sakit, dengan diiringi oleh Abdurrahman bin Auf. Iaitulah salah seorang sahabat 10 yang dijanjikan syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas juga salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Dan Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang awal masuk Islam dan yang banyak meriwayatkan hadis, yang termasuk di kalangan ulama us-sahabah, ulama di kalangan sahabat. Bila Nabi dapati Sa'ad bin Ubadah pengsan, Nabi terkejut.
Lalu Nabi tanya, mati dah ke? Di sini menunjukkan bahawa Nabi tak tahu mati tak mati. Allah Ta'ala yang tahu. Walaupun dia seorang Nabi, seorang Rasul, dia tidak tahu malaikat apa yang beritahu kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, jangan ada orang lain nak tunjuk lebih pada Nabi. Tahu belaka. Ini tidak. Jangan begitu. Nabi pun tak tahu belaka. Di sini Nabi tanya, adakah dia mati? Lalu sahabat kata, tak mati, Rasulullah dia pengsan saja. Dan Nabi menangis kerana kesedihan. Dan Nabi memberitahu bersahabatnya, kita menangis, kita sedih, tidak menjadi salah. Yang salahnya ialah kita bilang dengan mulut kita, bakit dengan mulut, sebut benda yang bukan-bukan. Itu berdosa, dia merkai oleh Allah Ta'ala. Sama ada kita sebut benda yang tak betul, ataupun kita memohon rahmat, menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun la hawla wa la quwwata illa billah, ataupun Allahumma arhamhu, Allahumma ardu anhu. Berdoa supaya Allah Ta'ala memberi rahmat. Kalau orang sakit, minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia. Itu yang sebaik. Jangan sebut benda-benda yang tak molek. Kerana benda yang tak molek ni diharamkan. Menandakan kita tidak bersabar. Tidak sabar bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman mesti sabar dalam menghadapi ujian. Hadis yang ke-8. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin. Rawahu Muslim. Maksudnya, dan daripada Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melolong bercakap bukan-bukan, menanda tak sabar, sekiranya dia tidak bertaubat sebelum mati, akan dibawa pada hari kiamat kelak dalam keadaan memakai pakaian daripada minyak hitam, dan dia beri baju daripada penyakit yang menyakitkan kulit dia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa berteriak, melolong termasuk dalam dosa besar. Bila ada orang mati, kita melolong, berteriak, ini termasuk dalam dosa besar. Kalau tak bertaubat, akan diseksa pada hari kiamat kelak. Dengan dia beri pakar minyak belaking, minyak hitam, minyak tar yang panas pada tubuh dia, minyak tar daripada api neraka, dia bakar dengan api neraka. Dan diberi pakaian yang menyakitkan kulit dia pada hari kiamat kelak, sekiranya dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Oleh kerana itu, kalau ada orang yang buat salah ni, hendaklah bertaubat awal-awal sebelum dia mati. Yang ke-9, wa an Usaid min Abi Usaid at-Tabi'i an imra'atin min al-mubayi'at qalat kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fi alla nakhmisha wajhan wala nad'u wailan wala nashqa jayban wala nanshura sya'ran. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Maksudnya, dan daripada Usaid bin Abi Usaid, dia merupakan salah seorang ulama tabi'in, yakni ulama yang mengaji dengan sahabat, tak sempat dengan Nabi SAW. Dia meriwayatkan daripada seorang sahabat perempuan di kalangan sahabat perempuan yang berbai'ah dengan Nabi SAW. Di mana sahabat itu dia tak sebut nama di sini, berkata, adalah di antara perkara yang kami ucapkan kepada Nabi SAW ketika berbai'ah untuk melakukan perkara yang baik
Di antaranya kami berjanji bahawa kami tidak menderhakainya, menderhakai Nabi SAW. Di antaranya dia menyuruh kami jangan mencakar muka, jangan menyebut perkataan yang memunah, yang merosakkan, yang celaka bila dia mati. Jangan mengoyok saku pakaian, jangan koyok kocek baju, menandakan tak sabar, termasuklah koyok baju. Jangan mengusukkan rambut, jangan garuh kepala bila dia mati sampai serabut habis rambut, menandakan tidak sabar. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Hadis ini menunjukkan bahawa perbuatan-perbuatan yang tersebut adalah diharamkan, kerana ia termasuk di dalam amalan orang-orang jahiliyah. Hadis yang ke-10, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihim fayaqulu wa jabalah wa sayyidah aw nahwa dhalik illa wukila bihi malakani yalhazanihi ahakadha kunta, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Maksudnya, dan daripada Abi Musa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada di kalangan seorang yang mati yang berlaku kematian kepadanya lalu bangun orang yang menangis untuk orang yang mati itu, lalu berkata, wahai bukitku, wajabalahnya orang Arab, amu ni besar macam bukit, sanjung sangat. Wa sayyidah, wahai tuanku, ataupun seumpamanya, menunjukkan perkataan-perkataan yang tidak sabar bila menghadapi kematian. Malaikat ditugaskan, dua malaikat untuk memukulnya. Allah Ta'ala tugaskan malaikat untuk memukul dia, walaupun dia tak terasa di alam dunia, dia akan terasa bila dia meninggal dunia. Dan kedua malaikat itu berkata, beginikah keadaanmu? Ini keperanganmu? Tak sabar ni. Malaikat jerkah, marah kepada orang yang tidak sabar, menunjukkan bahawa perbuatan itu termasuk di dalam dosa besar. Hadis yang ke-11, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nas huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit, rawahu Muslim. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua jenis di kalangan manusia, kedua-duanya telah melakukan kerja kufur. Yang pertama, mencela keturunan, dan yang kedua, melolong bila ada kematian, melolong terhadap kematian. Hadis riwayat Muslim. Menghina keturunan, jangan menghina keturunan, menghina baka orang, ini tidak boleh, diharamkan oleh syarak. Semua manusia daripada Adam, Adam daripada tanah. Tak ada manusia daripada kejadian yang lain. Semua manusia daripada Adam belaka, keturunan Adam. Tak ada beza antara orang putih, orang hitam, Arab, bukan Arab, Said, tak Said, tak ada beza. Jangan hina. Menghina keturunan termasuk di dalam kufur. Termasuk dalam kufur. Tak boleh. Kufur. Jangan menghina keturunan orang, tidak boleh sekali-kali. Termasuk dalam dosa besar, kita kena bertaubat. Begitu juga melolong di atas orang mati. Bila dia mati, melolong, menandakan tidak sabar. Ini termasuk dalam perkara kufur, perkara dosa besar. Kalau menghalalkan perkara-perkara ini, jadi kafir. Kalau menghalalkan, kerana termasuk dalam dosa besar yang diharam. Tak boleh menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. Yang dimasukkan kufur di sini ialah terhadap mereka yang menghalalkan dua perkara yang diharamkan. Kalau dia tidak menghalalkan, termasuk dalam dosa besar, wajib juga dia kena bertaubat. Wallahu a'lam.